Maka kita tengok bagaimana Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala, beliau juga telah dihantar oleh kerajaan Mesir ke Amerika Syarikat. Bila? Pada tahun 1948 hingga 1950. Dihantar oleh kerajaan Mesir ke Amerika Syarikat, yang mana beliau mewakili kerajaan Mesir untuk mendalami sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Itu hak zahir. Tetapi di sebalik itu, kursus tersebut dan pengajian tersebut adalah tidak lain tidak bukan untuk melahirkan Muslim Demokrat ataupun untuk melahirkan Ustaz Amerika yang mana keluar daripada pengajian tersebut, maka mereka berfikir sebagaimana hak barat nak. Cerita ni disebut oleh Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitab yang mau bawa pada pagi ni, Al-Harbu Al-Amrikiyah. Al-Harbu Al-Amrikiyah min Manzuri Sayyid Qutb. Ta'lif Saleh Al-Khalidi. Ni kitab dia. Amo bawa. Dalam kitab ni juga kita tengok bagaimana sepanjang tempoh 2 tahun Asy-Syahid Sayyid Qutb ini berada di Amerika Syarikat. Kita tengok bagaimana dia dideduhkan dengan pelbagai gambaran-gambaran, pelbagai orang panggil gambaran-gambaran, yang mana gambaran-gambaran itu dimasukkan ke dalam pemikiran beliau, supaya akhir sekali otak beliau dan pemikiran beliau bila balik ke Mesir, dia akan bawa sebagaimana hak barat nak, sebagaimana hak Amerika nak. Tetapi disebut dalam kitab ni, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ni jaga Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah. Allah taala jaga dia, Allah taala orang panggil lindungi dia. Akhir sekali bila dia balik ke Mesir, bila dia balik ke Mesir, maka apa yang dia tengok, apa yang dia belajar dan apa yang dia lihat, maka dia lawan. Dia memberontak. Dia orang panggil tak kena, tak setuju. Maka dia telah menulis 2 buah kitab. Dia telah menulis 2 buah kitab. Kitab yang pertama tajuk dia Ma'rakatul Islam wa Rasumaliyah. Islam, pertempuran antara Islam dan juga kapitalis. Ma'rakatul Islam wa Rasumaliyah. Pertembungan di antara Islam dan juga kapitalis. Buku ini ditulis pada tahun Februari 1951. Ni selepas dia balik Amerika. 2 tahun dia duduk di Amerika, dia balik, dia tulis satu kitab berkaitan dengan Islam dan juga pertembungan dia dengan kapitalis. Kapitalis ni kita tahulah, penjajahan ekonomi secara halus ke atas dunia-dunia Islam. Bagaimana negara-negara umat Islam yang mempunyai hasil bumi yang banyak, dan Amerika Syarikat dia guna
hasil bumi daripada negara-negara Islam ini untuk kepentingan dia. Untuk orang panggil jaga, orang panggil kepentingan dia. Yang kedua, kitab yang kedua dia tulis bertajuk As-Salamul Alami wal Islam. Kesejahteraan sejagat dan juga Islam. Dua buah kitab. As-Salamul Alami wal Islam. Yang mana kalau kita tengok mukaddimah ataupun cerita dalam kitab ni dia tulis pada bulan Oktober 1961. Dalam kitab ni dia cerita kepada kita bagaimana peperangan Korea pada masa itu. Bagaimana cerita perang Korea dan juga sebagainya. Banyak lagi lah. Cuma hak sedaknya di akhir kitab ataupun di akhir bab kitab tersebut, As-Salamul Alami wal Islami, dia ada tulis satu bab nama dia Wal'an. Learning. Dia ada cerita goni learning. Gapo hak kita kena buat. Kalau kita tengok buku ni dia dicetak buku ni. Cuma penulis ataupun pencetak dia buat bab Wal'an. Kenapa dia buat bab tersebut? Kerana di dalam bab tersebut ada 10 rahsia yang telah dibocorkan oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. 10 poin penting yang dimuatkan dalam bab Wal'an yang menjadi punca kenapa sampai ke saat ini musuh-musuh Islam sangat-sangat marah kepada Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Marah sungguh. Kerana apa? Kerana Asy-Syahid Sayyid Qutb ini telah membocorkan rahsia. Sebagaimana kitab yang membaca bulan lepas, Bainal Islami Rabbani wal Islamil Amerikani, dia pecah bagaimana pemikiran-pemikiran ataupun doktrin-doktrin yang dibawa oleh ustaz-ustaz Amerika ni. Begitu juga dengan Asy-Syahid Sayyid Qutb. Dia telah pecah rahsia-rahsia yang dia belajar di Amerika Syarikat 2 tahun dulu, bagaimana doktrin-doktrin ini dimasukkan ke dalam pemikiran-pemikiran supaya balik ke Mesir, bawa pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka dia telah muatkan 10 orang panggil doktrin-doktrin ataupun pemikiran-pemikiran yang ada di Amerika Syarikat. Dia tulis di dalam buku ni. Ada 10. Hok ambo tengok dalam ni ada 10. Cuma kalau kita tengok, ambo sebut beberapa poin sahaja supaya kita boleh sebut lagi beberapa perkara yang lain. Dalam poin-poin yang disebut oleh Asy-Syahid Sayyid Qutb, dia rayak kepada kita dalam bab tersebut. Dia rayak kepada kita bagaimana umat Islam telah digunakan oleh Amerika Syarikat untuk berlawan dengan Soviet Union dulu. Amerika sengaja guna orang Islam untuk lawan Soviet Union dulu. Sebagaimana pada tahun 1951. Disebut juga dalam buku tersebut. Dia kata bagaimana Amerika Syarikat akan gunakan negara-negara umat Islam untuk menjadi mangsa dan juga untuk menjadi sasaran kepada perang proksi yang akan ditetuskan oleh Amerika Syarikat. Barat akan guna negara-negara umat Islam untuk balas sama-sama sendiri, menjadi wakil ataupun kita panggil al-harbu al-wakalah kepada Amerika Syarikat supaya belaga sama-sama negara umat Islam. Dan poin yang ketiga yang disebut dalam Wal'an ini, dia kata
Dia sebut awal lagi. Dia kata kekacauan perang akan melanda Turki, akan melanda Iran, akan melanda Iraq, akan melanda Syria, akan kena kepada Mesir, Utara Afrika dan juga Pakistan dan Afghanistan. Dia sebut nama sosok. Bila? Lama dah. Sebab apa dia sebut? Kerana Amerika royak dah dia. Ini percaturan aku. Aku akan rosakkan negara-negara umat Islam, khususnya lokasi-lokasi yang mempunyai telaga minyak. Hak negara-negara hak ada telaga minyak, maka berjaga-jagalah negara ini, kerana aku akan huru-harakan negara-negara tersebut dan aku akan ambil kekayaan negara tersebut untuk kebaikan Amerika Syarikat. Dia sebut sosok negara. Iraqnya, Turkinya, Irannya, Syrianya, Mesirnya, Utara Afrikanya, Pakistannya, Afghanistannya. Dia sebut belakang secara detail. Tetapi bab ini telah dikeluarkan oleh pencetak kerana rahsia-rahsia yang ada dalam itu. Tetapi hak yang mempunyai cetakan hak asal, maka dia kekalkan cetakan tersebut sebagaimana yang ada di tangan Dr. Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia ada hak sebenar. Maka dia buat satu kitab sebagaimana tajuk yang membawa ni, maka dia royak kepada kita bahawasanya lama dah Barat ini nak merosakkan otak-otak orang Islam. Lama dah Barat ni nak melemahkan orang Islam. Lama dah Barat ni menggunakan ulama-ulama, menggunakan ilmuwan-ilmuwan untuk merosakkan orang Islam dengan mereka orang panggil menimbulkan istilah orang panggil Muslim Demokrat. Kerana apa? Kerana ini perancangan tersusun oleh Barat untuk melemahkan orang Islam. Sebab itu Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, apabila dia pecah rahsia ni, apabila dia royak kepada masyarakat, dia tulis dalam buku dia berkaitan dengan apa agenda-agenda Barat ini, maka kita tengok satu persatu tomahan-tomahan yang dilemparkan kepada Asy-Syahid Sayyid Qutb. Satu persatu tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dilemparkan kepada Asy-Syahid Sayyid Qutb untuk menutup rahsia-rahsia besar yang telah dibocorkan oleh beliau kepada masyarakat dunia dan juga masyarakat Islam.